Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Najwa binti Abdul Rahman, nombor matriks A176174 akan membentangkan kes mengenai Pasupati Kanagasabi versus Public Prosecutor tahun 2005 1 CLJ 442. Kita masuk kepada fakta kes. Perayu disabitkan oleh Hakim Mahkamah Session bagi satu kesalahan bersubahat dengan Janaki Sangaran Naif pada 22 April 1988 iaitu bersubahat dalam menipu melayan banking Berhad MBB dengan mendorong pegawainya iaitu Muhammad Saad bin Jalil secara tidak jujur supaya memberikannya RM21,000 berdasarkan waran nombor 390692 kumpulan wang simpanan pekerja. Tindakan Kanagasabi ini dibuat dengan menipu pegawai tersebut dan pegawai tersebut mempercayai bahawa beliau, Janaki, adalah seorang Agnes Valentine Felix Morris iaitu orang yang dinamakan dalam waran tersebut yang berhak kepada wang yang diberikan itu. Dia didapati bersalah dan disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM5,000 atau 5 bulan penjara jika ingkar. Rayuan perayu ke Mahkamah Tinggi ditolak oleh Pesuruhjaya Kehakiman yang mengesahkan sabitan dan hukuman perayu. Kesalahan menipu di mana perayu dikatakan bersubahat telah dibuktikan melebihi keraguan munasabah dengan sabitan atas pilihannya sendiri. Perayu juga tidak sahaja menghasut dan membantu Janaki dalam melakukan kesalahan tersebut, tetapi Kanagasabi juga merupakan perancang operasi berkenaan. Isu kesnya di sini adalah, adakah orang yang ditipu mestilah orang yang mengalami kerugian dan bukannya orang lain? Hal ini kerana unsur asas kesalahan bersubahat menipu didakwa hilang kerana penipuan yang diamalkan di atas pekerja melayan banking Berhad tersebut sebenarnya tidak menyebabkan kerugian kepada bank atau pekerja tersebut seperti yang diakui oleh saksi pendakwaan. Seterusnya kita masuk kepada aplikasi kes. Kes ini disabitkan di bawah Seksyen 415 Kanun Kesiasaan yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja dengan memperdaya mana-mana orang secara curang atau tidak jujur mendorong orang yang ditipu sedemikian untuk menyerahkan apa-apa harta kepada mana-mana orang atau bersetuju bahawa mana-mana orang hendaklah mengekalkan apa-apa harta atau dengan sengaja mendorong orang yang ditipu sedemikian untuk melakukan atau meninggalkan melakukan apa-apa yang dia tidak akan lakukan atau tinggalkan jika dia tidak ditipu sedemikian, dan perbuatan atau peninggalan yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerosakan atau kemudaratan kepada orang itu dalam badan, minda, reputasi atau harta benda dikatakan sebagai menipu. Dalam kes ini, bagi kesalahan menipu di bawah Seksyen 420 dibaca dengan Seksyen 415 Kanun Kesiasaan. Oleh itu, 3 elemen kesalahan perlu ditetapkan iaitu yang pertama, mangsa terpaksa ditipu. Yang kedua, mesti ada dorongan supaya mangsa menyerahkan apa-apa harta kepada mana-mana orang. Dan yang ketiga, mestilah mempunyai niat tidak jujur atau penipuan di pihak orang yang menipu untuk mendorong mangsa menyerahkan harta itu. Oleh itu, kesalahan menipu yang perayu dikatakan bersubahat telah dibuktikan tanpa keraguan munasabah dengan sabitan Janaki atas pengakuannya sendiri seperti yang direkodkan oleh Hakim Mahkamah Session. Oleh itu, Hakim memutuskan telah mensabitkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman pada 30 Mei 1950 dan Mahkamah juga mengurangkan hukuman penjara tersebut daripada 3 tahun kepada 2 tahun sahaja. Antara kes yang dirujuk iaitu kes yang pertama, Datuk Mohtar bin Hashim dan Enada melawan Public Prosecutor 1983 2 MLC 232 dan kes Nordin bin Johan dan Enada melawan Public Prosecutor 1983 2 CLJ 22. Kedua-dua kes ini mengatakan bahawa keterangan adalah pengakuan oleh tertuduh bersama dan bahawa ia hanya boleh digunakan untuk menyokong keterangan lain dan tidak boleh menjadi asas kepada sabitan perayu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.